saudara, kita bertemu santai hari ini dari tepi padang. Hari ini tak ada perlawanan, jadi inilah peluang untuk saya dan juga peminat-peminat yang lain. Kita bersantai hari ini, 2 hari rehat sebelum menyaksikan perlawanan peringkat suku akhir. Hari ini cuti, tak ada perlawanan. Esok juga tak ada perlawanan, sehinggalah pada 9 hari bulan nanti barulah perlawanan akan tersambung semula. Dan dengan waktu yang rehat ini memberikan peluang kepada peminat-peminat yang lain untuk mereka berehat, bersantai, hilangkan tension selepas mengikuti perlawanan demi perlawanan, peringkat demi peringkat, dari pusingan yang pertama di peringkat kumpulan sehinggalah perlawanan ke pusingan yang kedua, dan mereka menanti di peringkat suku akhir pula. Dan sekarang walaupun maafkan saya. Dan sekarang saya berada di salah satu tempat pelancongan menarik di Al-Waqra di tepi pantai. Jadi kalau suara saya ini diganggu oleh deruan angin, maaf kerana angin agak kuat di sini. Dan sekarang ini saya berada di bawah kemah asli, kemah nomad orang Arab. Inilah suasananya, dan di belakang ini ialah penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat mengambil peluang untuk bersantai di sini. Okey, hari ini rehat, esok rehat, lusa juga rehat. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ambil peluang untuk jalan-jalan santai-santai dari tepi padang. Hari ini kami akan mengimbas mengenai perlawanan yang berlangsung malam tadi, iaitu di antara pasukan Portugal menentang pasukan Switzerland. Satu lagi perlawanan di antara pasukan Croatia, pasukan Morocco dan juga pasukan Spain. Saya menyaksikan perlawanan antara pasukan Portugal menentang pasukan Switzerland yang berlangsung di Lusail Stadium. Lusail Stadium ialah stadium yang bakal menjadi venue untuk perlawanan akhir Piala Dunia pada 18 hari bulan Disember yang nanti. Saya ingin membawa anda untuk mengimbas bagaimana kehangatan dan juga kemeriahan penyokong-penyokong dari pasukan Portugal dan juga Switzerland. Mereka menuju ke Lusail Stadium semalam untuk meraihkan dan juga menyaksikan sambil memberi sokongan kepada pasukan mereka. Kita saksikan. Okey, itu suasana di luar stadium, dan di dalam stadium anda pun dah tahu bahawa pasukan Portugal menang selesa sekali. Mereka menewaskan Switzerland
dengan jaringan besar 6-1. Tak siapa yang menjangka, tak siapa yang meramalkan, walaupun kita dah boleh mengagak bahawa Portugal akan menang, akan melayakkan diri ke peringkat suku akhir, tetapi kebangkitan dan juga mengamuknya pasukan Portugal di Lusail Stadium malam tadi adalah sesuatu yang tak diramalkan sama sekali. Dan ada juga sesuatu yang menarik dalam perlawanan semalam, kerana pasukan Portugal tak menurunkan Ronaldo dalam first 11, dalam kesebelasan utama. Menjadi satu tanda tanya sehingga waktu di dalam stadium sendiri peminat-peminatnya bersorak setiap kali melihat Ronaldo warming up ataupun memanaskan badan. Dia diturunkan di penghujung separuh masa yang kedua. Jadi satu percaturan dilakukan oleh pasukan Portugal, mungkin mahu merehatkan Ronaldo dari kesebelasan utama, kerana sebelum ini ada rungutan daripada kamp ataupun peminat setia pasukan Portugal, kerana kata mereka Ronaldo tak memberikan sumbangan yang besar kepada pemain-pemain yang lain dalam perlawanan peringkat kumpulan sebelum ini. Pasukan Portugal akan bertemu dengan pasukan Morocco ataupun Maghribi dalam peringkat suku akhir. Maghribi mengejutkan pasukan pilihan dari Eropah iaitu Spanyol yang kecundang dalam satu lagi perlawanan di peringkat pusingan yang kedua. Jadi itulah kesudahannya. Saya akan membawa anda imbas sedikit apa yang saya perkatakan di luar Stadium Lusail selepas saja perlawanan di antara pasukan Portugal dan juga Switzerland berakhir malam tadi. Baru selesai perlawanan di antara pasukan Portugal dan juga Switzerland. Walaupun kita mengharapkan ada kejutan dalam perlawanan ini, tetapi nampaknya Portugal terlalu hebat untuk kita bandingkan dengan pasukan Switzerland. Jadi pasukan Portugal melangkah kaki ke peringkat suku akhir dengan selesa sekali. Mereka menang 6-1 walaupun tanpa Ronaldo. Mereka masih mampu untuk menang besar dalam perlawanan ini. Itu cerita di dalam padang, tetapi di luar padang saya ingin cerita kepada anda tentang Lusail Stadium ini, stadium ikonik Lusail ini, yang juga akan menjadi gelanggang untuk perlawanan akhir pada 18 hari bulan Disember nanti. Jadi apa yang menariknya dengan stadium ini? Kerana stadium ini sebaik saja selepas Piala Dunia ini berlangsung, selepas Piala Dunia ini tamat, maka kerusi-kerusi di dalam stadium ini sebahagian besarnya diberitakan akan bukannya dibuang tetapi dibuka dan diserahkan kepada pihak yang memerlukan di seluruh dunia. Kerusi-kerusi ini masih cantik, kerusi baru. Dan apa yang kata akan buat dengan stadium Lusail ini yang besar, sesegam indah ini? Mereka akan ada yang kata mereka akan bina satu tempat tumpuan sebagai kenangan, kerana ini adalah gelanggang final Piala Dunia Qatar 2022. Dan mengikut apa yang saya baca dalam maklumat yang diberikan, stadium ini di tier di bahagian atas mereka akan leraikan dan mereka akan bina perumahan ataupun rumah. Bayangkan rumah di bahagian atas tu, harga tak tahulah berapa yang akan dijual, tetapi membayangkan keunikan dan juga kemewahan yang akan ditunjukkan oleh Qatar. Dan mereka menggunakan stadium ini bukan untuk gelanggang sukan selepas ini, tetapi sebagai satu kawasan ataupun mungkin membina satu kondo ataupun rumah. Dikatakan rumah, tapi saya dapat membayangkan kerana ada gambaran dia akan integrated di bahagian tier di atas itu sebagai kawasan untuk memandang pemandangan yang cantik, dan di dalamnya ialah kawasan ataupun sebuah rumah. Mungkin berunit-unit, berpuluh unit mungkin,
tetapi secara jelasnya dapatlah saya katakan bahawa mereka tak akan kekalkan stadium ini untuk gelanggang sukan, untuk perlawanan bola sepak. Tapi mereka akan mencipta sesuatu yang baru yang tak pernah anda sangka, yang tak pernah anda jangka, kerana kesemua bahagian di dalam stadium ini akan ditanggalkan, termasuklah kerusi-kerusi itu, dan akan dibina rumah di atas itu. Mungkin dikeliling stadium ini akan dibina rumah. Mungkin 5 tahun lagi anda datang ke Luzail Stadium untuk melihat stadium yang pernah menjadi mercu tanda kepada negara Arab akan bertukar wajah. Itulah yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya kongsikan selepas menyaksikan perlawanan di antara pasukan Portugal menentang pasukan Switzerland. Okey, berbalik kepada pasukan Switzerland. Mereka langsung tak mampu untuk memberikan saingan kepada pemain-pemain pasukan Portugal. Pasukan Portugal memang terkenal sebagai pasukan yang mempunyai corak permainan samba, dan mereka adalah pasukan bola sepak samba Eropah. Itulah gelaran yang pernah kita kenali dengan pasukan Portugal sebelum ini, dan malam ini mereka menunjukkan corak permainan samba yang sungguh memukau, sungguh memikat hati, dengan jaringan yang begitu cantik dapat kita saksikan dalam perlawanan ini. Tetapi yang menjadi persoalannya, di manakah Ronaldo? Kerana sebelum ini kita menyangka bahawa Ronaldo adalah tonggak utama untuk pasukan Portugal, tetapi percaturan yang dilakukan oleh jurulatih pasukan Portugal pada malam ini, dia tak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama. Ini memberikan peluang kepada pemain-pemain yang lain untuk bermain. Pada saya mungkin lebih selesa dengan corak permainan, kerana kalau sekiranya ada Ronaldo, mereka mungkin sedikit terikat. Maklumlah, kerana beliau adalah penyerang utama, pemain utama, dan tanpa Ronaldo, jurulatih pasukan Portugal telah membuktikan bahawa mereka masih mampu untuk bertindak cemerlang. Ronaldo hanya masuk pada minit-minit terakhir di separuh masa yang kedua, berjaya menjaringkan 1 gol, tapi tak dikira kerana offside. Itulah kesudahannya pasukan Portugal, pasukan yang memang akan menjadi perhatian selepas ini, kerana mereka akan melangkah ke peringkat suku akhir bertemu dengan pasukan Maghribi ataupun Morocco. Morocco mengejutkan pasukan Spanyol dalam satu lagi perlawanan pusingan yang kedua. Ada ramalan sebelum ini mengatakan bahawa Portugal akan bertemu Spain di peringkat suku akhir, tetapi apabila Morocco ataupun Maghribi berjaya menewaskan pasukan Spain dalam sepakan penalti, jadi ceritanya dah berubah, skripnya dah berubah. Okey, itu percaturan yang cukup menarik di peringkat suku akhir nanti. Apalagi yang kita mampu cerita tentang kebangkitan Portugal, dan sesuatu yang menarik untuk anda kenang, untuk anda simpan, ialah stadium ini, Luzail Stadium, yang akan menjadi tempat tumpuan peminat-peminat bola sepak seluruh dunia dalam final Piala Dunia 2022 nanti. Kalau sebelum ini tertumpu di Al-Wakrah, Al-Bayat Stadium dalam perlawanan pembukaan, selepas ini kita akan lebih mengenali dan juga menanti kemunculan dua pasukan di pentas akhir Piala Dunia 2022. Okey, itu saja cerita saya dari Luzail Stadium selepas menyaksikan perlawanan di antara pasukan Portugal dan juga Switzerland dari tepi padang.
saudara, kejayaan penganjuran Piala Dunia kali ini bukan sahaja kredit harus diberikan kepada tuan rumah, kepada FIFA, tetapi juga kepada tenaga sukarelawan yang turut membantu menjayakan Piala Dunia kali ini. Kalau anda melihat video-video viral, Metro this way, Metro this way, Metro this way, itu adalah antara suasana momen yang cukup menarik yang akan dilalui oleh penyokong-penyokong dalam siri Piala Dunia di Qatar kali ini. Ribuan sukarelawan terlibat dalam Piala Dunia kali ini, dan saya ingin membawa anda satu bingkisan untuk melihat bagaimana sumbangan daripada sukarelawan, iaitu rakyat tempatan. Walaupun sukarelawan di sini ada ribuan, sebahagiannya rakyat tempatan dan sebahagiannya adalah dari luar negara, tetapi bingkisan saya kali ini untuk membawa anda berkenalan dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh sukarelawan untuk membantu perjalanan Piala Dunia kali ini. شخص محب للرياضة من صغري، وأنا يعني عاشق للرياضة كمتابعة كممارسة مختلف الأنواع. أنا والفريق اللي معاي نقدم رسالة لكل الموجودين ولكل العالم أن قطر قادرة على تنظيم بطولة عالمية وهي عاصمة الرياضة في الأخير. يعطيك الف عافية. الحمد لله أن تم قبولي أن أكون متطوع في استاد البيت. كنت متطوع في كأس العرب في التصفيات وفي البطولة في مدينة التعليمية وفي استاد البيت بعد كان، وكانت عندي تطوعات قبلية مع مبادرات شبابية تطوعية. فيعني فرصة هنا اكتسبت الخبرة. احنا ماسكين البروتوكول في استاد البيت والدخول من البوابه، ناخذ على التذكره، نحاول انسيابيه في الدخول، من التزاحم، اوكي، يتاكدون يلبسون الاسواره ويروحون على القاعه، ويعني يفهمون ان القاعه شنو فيها في اي بي من مميزات. اوكي يا كمان انجوي ذا ماتش، ما قصرت، بيض الله وجهك. انا جدا فخور باستقبال الجماهير من مختلف العالم، واعرفهم على العادات والتقاليد العربيه والقطريه بالاخص، وان ارويهم هذا الصرح العظيم في استاد البيت. Okey, saudara, penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat bola sepak yang datang ke Qatar untuk perlawanan Piala Dunia kali ini, mereka bukan sahaja mahu menyaksikan perlawanan yang berlangsung di stadium, tetapi mereka juga mahu meraihkan kemeriahan satu fiesta, pesta bola sepak yang disambut 4 tahun sekali selama sebulan berlangsung. Kali ini Qatar menjadi tuan rumah, dan peminat-peminat ini juga diberikan peluang untuk memperagakan, menunjukkan kebolehan masing-masing dalam satu pertandingan yang dipanggil Piala Dunia Peminat atau Fan World Cup. Konsep pertandingannya, ia mewakili pemain-pemain ini ialah penyokong-penyokong yang datang ke Qatar kali ini, dan mereka diberikan peluang untuk bermain mewakili pasukan pilihan mereka. 32 pasukan mengikut pasukan yang layak ke pusingan akhir Piala Dunia di Qatar ini, dan mereka bermain sesama rakan-rakan penonton ataupun peminat yang lain mewakili negara pilihan masing-masing, dan finalnya berlangsung semalam. Dan hari ini kami ingin membawa anda untuk mengimbas kembali bagaimana kemeriahan FIFA Fan Cup ini yang telah memberikan satu kegembiraan dan juga pengalaman baru kepada peminat-peminat, selain daripada mereka berpeluang untuk masuk ke stadium menyaksikan perlawanan yang berlangsung, tetapi mereka juga dapat merasai kemeriahan serta mendapat aura bermain di Qatar, iaitu tuan rumah Piala Dunia 2022. Kita imbas bagaimana kejuaraan ini berlangsung dan kesudahannya FIFA Fan Cup. Yeah, I feel amazing right now. You know, it was a very fantastic tournament, and it's very nice to be here. And it was very good teams here. It's a fun cup, but it's very high level of the football, and it's amazing. Qatar
raise the bar for another World Cup for Canada, USA, and Mexico. And I think they really made a great cup here. Finals Cup, and of course the whole World Cup, and it's really wonderful. We really love the feeling that we met all the cultures here, and we had the chance to meet all new people here, and it's really extraordinary feeling. Saudara, apa yang saya dapat lihat di bumi Qatar ini ialah kemeriahan Piala Dunia. Bukan sahaja di dalam stadium tetapi di luar stadium. Sesuatu yang menarik, yang pengalaman yang harus menjadi satu kenangan memori indah kepada penyokong-penyokong serta peminat-peminat yang lain ialah apabila mereka menghampiri stadium. Dalam perjalanan mereka menuju ke stadium dalam setiap perlawanan. Tak kiralah kat stadium mana, sama ada Al Bayat Stadium, Al Tumama Stadium, Lusail Stadium, Khalifa Stadium, di mana-mana sahaja. Tempatnya berbeza tetapi kemeriahannya adalah sama. Jadi bingkisan kali ini saya ingin membawa anda untuk mengimbas suasana penonton dan juga penyokong di luar stadium sebelum mereka masuk ke dalam stadium untuk mengikuti pertembungan ataupun sesuatu perlawanan.
Baiklah saudara, kita sudah pun berada di penghujung siaran langsung kali ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, hari ini adalah hari rehat, hari santai, dan saya juga berpeluang dan juga bersyukur kerana dapat bersantai pada hari ini selepas hampir seminggu lebih agak penat juga mengejar waktu untuk ke stadium, dan hari ini adalah hari rehat untuk pemain-pemain dan penyokong-penyokong juga ada peluang untuk berehat. Inilah suasana dari tepi pantai di Al-Wakra ini, menyajikan pemandangan yang indah, yang cantik dengan keadaan sedikit berangin. Rakyat tempatan juga hari ini keluar untuk beriadah sambil meraihkan peminat-peminat yang datang ke Qatar. Kali ini cuaca cukup baik dengan panas sedikit, agak terik pada awal pagi sehinggalah tengah hari pada jam 2 petang gitu. Tapi sekarang ini sudah hampir pukul 5, pukul 4 lebih. Inilah suasananya, agak gelap cuaca hari ini. Kalau tak, kita boleh tengok awan dan juga langit biru. Ada yang kata di Qatar hujannya amat sedikit, setahun hanya 2 kali, dan diramalkan akan ada sedikit hujan pada hari ini ataupun pada hari Sabtu ini. Tapi itulah keadaannya di Qatar, bukan hujan lebat pun. Hujan adalah satu rahmat bagi mereka. Mereka merindui hujan, kerana ada yang kata kalau hujan di Qatar ini, anak-anak orang Qatar akan berlari keluar untuk main hujan. Begitulah mereka menantikan hujan, tak seperti di negara kita, ya. Okey, kita sudah pun di penghujung. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan anda untuk terus bersama kami dalam siaran dari tepi padang ini. Kali ini kita bersiaran dari tepi pantai di Al-Wakrah. Saya berada di bawah kemah orang Arab, cukup selesa untuk rehat, bersantai, bersandar di sini, menikmati pemandangan dengan hembusan angin petang di Qatar. Jangan lupa untuk terus beri sokongan kepada kami, like Facebook page kami dari Tepi Padang, dan juga sosial media yang lain di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube untuk mengikuti perkembangan dari Tepi Padang, pandangan sisi cerita di balik tabir sepanjang perjalanan ataupun kejohanan ini berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk anda menjawab soalan kuis yang simple, yang mudah, kerana kami menawarkan hadiah kepada anda. Dan jangan lupa juga untuk kumpulkan hadiah teka bola. Terkumpul hadiah bola, teka bola ini harus dikumpul, jangan hantar dulu. Tandakan ataupun marking di manakah kedudukan bola yang kami hilangkan. Cukup mudah, anda kumpulkan ke semua jawapan, nanti kita akan tiup whistle untuk anda hantar semua jawapan itu, dan hadiah bonanza menanti anda. Kami akan membawa anda untuk menyaksikan perlawanan EPL Manchester United yang akan berlangsung di Old Trafford. Terbuka untuk semua, bukan saja penyokong MU tetapi penyokong pasukan lain. Yang pasti hanya untuk rakyat Malaysia sahaja. Okeylah saudara, saya pun dah seronok bercakap, seronok bercerita, seronok bersantai, bersandar kat sini. Selepas ini nak cari karak. Karak bukan karak highway tu, tapi karak di sini ialah macam teh tarik lah, macam teh tarik. Jadi teh yang cukup popular. Kalau di Malaysia kita minum teh tarik, di sini kita minta ataupun order karak. Karak wahid, satu karak, satu teh karak. Okey, saya pun nak cari karak selepas ini, nak minum teh tarik kat sini. Sehingga kita jumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Kat belakang kita ni unta. Nanti dulu, kita belum berakhir. Biarlah unta-unta ini melintas dahulu. Kita menyaksikan pengalaman baru. Kalau sebelum ini kita melihat unta di padang pasir, kali ini unta di tepi pantai. Ana dapat lihat unta lah. Okey, dari tepi padang mengucapkan salam sejahtera.
salam hormat dari kami dari Tepi Padang di Qatar untuk cerita World Cup Piala Dunia 2022. Jumpa lagi.